Sebagai seorang penolong jurutera, saya akan memastikan penyerangga mesin berada dalam keadaan yang baik. Pusat Latihan Teknologi Tinggi Batu Pahat adalah satu-satunya lokasi ATEK yang terdapat di Johor. Institusi ini menawarkan pelbagai program jangka panjang dan jangka pendek, contohnya Diploma Teknologi Kejuruteraan Pembuatan Pemesenan. Ini antara kursus yang sesuai bagi lepasan sijil kemahiran MARA dan sijil pelajaran Malaysia. Pertamanya ialah untuk memberi peluang kepada lepasan sekolah untuk mendapat latihan kemahiran supaya mereka mudah mencari pekerjaan. ATEK ini bertujuan untuk mengeluarkan tenaga kerja mahir dalam bidang teknologi tinggi, dan seterusnya yang ketiga untuk meningkatkan tahap kemahiran tenaga kerja sektor industri. So TWET mampu menambah bekalan modal insan berkemahiran tinggi, terutamanya kita melatih pada pelajar-pelajar lepasan sekolah yang lebih cenderung kepada bidang teknikal dan vokasional. Dalam masa yang sama, TWET juga mampu memenuhi tuntutan industri. Dinominasi dengan latihan praktikal, kursus ini melatih pelajar supaya dapat berinteraksi dengan teknologi baru. Modul yang dipelajari antara lain termasuk lukisan kejuruteraan, teknologi pemesenan, operasi larik, operasi kisar, operasi canai, penyelenggaraan serta reka bentuk dengan menggunakan perisian yang terkini. CAD/CAM tu Computer Aided Design dan CAM Computer Aided Manufacturing. Di mana CAD/CAM tu dia melukis, melukis apa yang kita nak buat. CAM tu dia mengeluarkan proses macam mana nak machining. Setelah dibuat menghasilkan program, dia akan ditransfer ke mesin CNC. Mesin CNC akan proses apa yang kita lukis dan mengeluarkan produk pula. Pelatih-pelatih di sini kebiasaannya yang tak dapat nak melanjutkan pelajaran ke universiti, dia lebih berminat kepada teknikal. Kebiasaannya dalam 70% dengan 30%. 70% tu amali. Dekat sini kita lebih kepada hands-on lah. Banyak menggunakan amali lah. Banyak latihan. Teori kita ajar sikit, kita buat praktikal. Kursus ini dirangka untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran praktikal selari dengan kederasan teknologi yang komprehensif. Sesi pembelajaran berangkumi bidang teknikal yang akan memberi peluang yang luas kepada pelajar dalam alam pekerjaan kelak. Menggunakan perisian ini, saya boleh desain dan mendapat ukuran yang lebih tepat dan menjimatkan masa saya untuk memesan produk tersebut. Bagi saya yang lebih mencabar saya adalah yang quality control QC, sebab bidang ni tidak belajar sebelum ini. Setiap pengajar dia ada cara dia sendirilah untuk mengajar pelajar-pelajar di sini. Ada pelbagai cara untuk mengenalikan pelajar sini. Contohnya ada yang lebih memfokuskan tentang amali, ada yang lebih kepada teori. Pelajar berpeluang mengendalikan mesin konvensional dan CNC serta melalui pelbagai proses pembuatan. Pendedahan kepada kebanyakan jenis peralatan dan mesin ini membolehkan pelajar menguasai bidang yang diikuti dengan jayanya. Kalau kita tengok kursus ni adalah kursus teknologi pemesanan. Di mana saya mengajar bahagian teknologi pemesanan untuk mesin-mesin konvensional. Kita ada dua jenis mesin, iaitu mesin konvensional dan juga mesin CNC. Kalau kata untuk pergi ke peringkat berkemahiran tinggi, basicnya bermula di sinilah, di bengkel ini dan di mesin-mesin ini. Pelajar terlebih dahulu perlu mengetahui dia punya pergerakan mesin, apa mata alat, apa juga bahan yang nak digunakan nak di mesin tu. Jadi dia kena tahu lebih awal benda tu. Jadi bila dia pergi ke peringkat yang seterusnya,
ke mesin-mesin yang lebih mahal dan berteknologi tinggi, dia akan menjadi lebih senang lah. Okey, setakat ni alhamdulillah memang kita dah terima maklum malas daripada industri amat memberansangkan, dan ada juga industri yang kontak kami masih lagi meminta bekas-bekas pelajar ni untuk bekerja di tempat mereka. Bahagian ni sebab kawan-kawan banyak cerita tentang kebaikan masuk sini. Lepas tu peluang pekerjaan bila habis belajar dekat sini besar lah, luas. Setakat ni saya baru belajar 3 buah mesin. Mesin milling, lathe dan grinding. Bagi saya kepentingan ni banyak. Terutamanya bidang mesin ni memang luas, sangat luas. Bagi sektor industri, mereka amat memerlukan pekerja yang berkemahiran tinggi, yang mempunyai pengalaman. Harapan saya, semoga bidang ni lebih ramai yang ceburilah. Perlu berani untuk mencuba, tak kisah. Sebab walaupun nampak mencabar, naknya kita belajar kan. Sebagai penolong jurutera, saya perlu memastikan produk yang dihasilkan ini adalah mengikut spesifikasi. Kolej Kemahiran Tinggi Mara Masjid Tanah adalah sebuah lagi institusi yang menawarkan kursus-kursus berimpak tinggi relevan dengan keperluan industri semasa. Antara kursus yang ditawarkan ialah Diploma Teknologi Kejuruteraan Pemprosesan Plastik. Program ini merangkumi kurikulum yang menyeluruh bagi melahirkan graduan pakar yang berketerampilan serta memahami pelbagai kaedah pemprosesan bahan plastik. Kepentingan program Diploma Teknologi Plastik ini adalah kita menyediakan ruang kerja kepada para pelajar untuk melibatkan diri dalam industri pemprosesan plastik. Bukan saja industri pemprosesan plastik saja, dia melibatkan industri pengujian bahan plastik. Actually, kalau kita tahu plastik itu adalah polimer. Polimer ni melibatkan pelbagai bahan. So dia bukan saja pesan di kilang-kilang, dia melibatkan dari segi pengujian di makmal-makmal untuk menyediakan sumber pekerja berkemahiran tinggi ni. KKTM Masjid Tanah menjadikan Diploma Teknologi Pemprosesan Plastik ini dengan menyediakan dari segi pengetahuan atau kemahiran pelajar untuk mengetahui jenis-jenis plastik. Kedua, dia akan menjadikan pelajar ini dari segi kemahiran untuk membuat mereka bentuk produk berdasarkan plastik. Ketiga, dia akan mendedahkan pelajar kepada pemprosesan bahan plastik itu. Dari segi injection moldingnya, dari segi parameter settingnya, dari segi mesin blow moldingnya, sampailah nilai-nilai estetik dalam industri plastik itu. Pembelajaran menekankan aspek aplikasi teknologi pemprosesan plastik secara praktikal. Ini memberikan pendedahan kepada pelajar mengenai proses yang sering digunakan dalam teknologi pembuatan dan pemprosesan plastik. Di antara mata pelajaran yang saya terlibat mengajar ialah basic injection molding dan juga advanced injection molding. Kedua-dua mata pelajaran ini menghasilkan produk seperti meja dan juga penutup botol, hanger. Dan seterusnya adalah blow molding. Blow molding proses menghasilkan botol dan juga blow film. Blow film ni proses kita menghasilkan contoh produk seperti beg plastik dan sebagainya. Peralatan yang terdapat di KKTM Masjid Tanah ni adalah peralatan yang paling maju yang pernah kita ada. Contohnya adalah machine injection molding kita. Kita ada 4 unit machine injection molding kita. Yang paling kecil hingga yang paling besar sekali 360 tan. Satu-satunya mesin yang paling besar sekali dalam industri TVET di Malaysia ni. Pelajar-pelajar kita tidak menilai hanya berdasarkan keperiksaan semata-mata.
Kita mempunyai 3 komponen utama penilaian pelajar kita. Sama seperti juga kaedah pengajaran, kita terbagi kepada 3 komponen utama, iaitu lecture, dan kita ada computer base dan juga kita ada sesi praktikal. Begitu juga dengan sesi penilaian kita. Kita ada ujian secara teori, namun tidak bergantung kepada teori kerana kita ingin menekankan bahawa kemahiran tinggi. Jadi kita ada yang kedua adalah computer base. Kita ada penilaian berasaskan simulation, computer base. Dan yang ketiga, kita menilai pelajar-pelajar kita berasaskan kepada kemahiran pelajar-pelajar ini menghasilkan produk yang berkualiti ini. Walaupun prestasi pelajar dipantau sepenuhnya oleh tenaga pengajar, namun mereka juga mempunyai cabaran yang tersendiri sepanjang proses menguasai bidang yang diikuti. Bagi saya, subjek yang sini paling mencabar adalah Blow Film Technology Process. Iaitu Blow Film Technology Process ini adalah satu proses kami membuat plastik bag. Seperti semua tahu yang plastik bag yang ada di pasaran luar. Kami membuat plastik bag. Di sini kami perlu menaikkan plastik tu ke menara tinggi, dan apabila plastik tu dikatakan putus, kami akan kena buat daripada A to Z balik. Bagi saya, persyarat di sini mengalihkan pelajar-pelajar di sini agak baiklah. Seperti mana yang kami dapat lihat, persyarat-persyarat di sini semua adalah terdiri daripada semua persyarat yang berpengalaman. Bagi diri saya sendiri, saya seronok belajar pada program ini adalah saya memang seorang yang meminati kemahiran, dan saya tidak berapa minati pada teori. Program yang dijalankan dengan usaha Advanced Material Research Center Sirin Berhad dan German Malaysian Institute ini amat menekankan pengajian praktikal. Ini bagi memahirkan pelajar dengan situasi pekerjaan sebenar setelah mereka tamat kursus. Dalam belajar ni, kita orang belajar 40% untuk teori dan 60% dalam praktikal. Kita orang akan diajar, dia akan tunjuk jalan mesin tu macam mana. Lepas tu kita orang akan guide diri kita orang sendiri untuk jalan mesin tu. Cabaran sini nak masuk sini kena kuat lah. Dari segi mental, dekat bengkel, safety first. Sebab sekarang ni semua benda perlukan plastik tau. Cawan plastik, sudu plastik. Industri akan cari budak-budak keluaran daripada program plastik ni. Kita orang ni kira terhad lah dekat sini. Saya nampak industri yang saya masuk ni kan, contoh bidang plastik ni, insyaAllah boleh pergi jauh. Sebab sekarang ni pun plastik pun terhad lah. Sebab tu kita orang nak bila keluar je, kilang pun macam akan tarik kita orang masuk dia orang punya industri. Cita-cita saya nak jadi macam, saya nak mengajar orang lah, nak jadi lecturer. Sebab tu saya nak sambung ke degree ataupun master untuk saya ambil bidang pengajian dalam pembuatan bahan ni. Saya nak sambung jadi pengajar, tenaga pengajar. Dalam industri pembuatan seramik, suhu pembakaran adalah sangat penting bagi memastikan keberkesanan ataupun kualiti produk yang terbaik. Diploma Teknologi Pemprosesan Seramik merupakan satu lagi proses yang ditawarkan di KKTM Masjid Tanah. Program ini menyediakan graduan yang pakar dalam proses mereka bentuk, fabrikasi dan menganalisa segala permasalahan yang timbul dalam teknologi pembuatan seramik. Seramik ini adalah berasaskan kepada segala bentuk jenis tanah liat. Di mana sehingga tahun 1950, tanah liat ni adalah menjadi satu bahan yang terpenting sekali untuk menghasilkan produk tradisional. Aplikasi bidang seramik ini telah dikembangkan kepada teknologi seramik moden, di mana ia ada kaitan dengan teknologi dan kejuruteraan, pembuatan dan juga bahan itu sendiri. Fokus pelajar-pelajar di sini adalah bukan untuk membuat produk itu saja, tapi dia akan membuat
proses bagaimana satu produk tu dihasilkan melalui pilihan bahan, di mana pelajar-pelajar ini akan membuat ujian-ujian terhadap bahan itu sendiri, design, model, mold. Sesudah itu dia akan casting sama ada melalui manual ataupun secara menggunakan mesin. Di samping dia belajar, dia akan membuat produk melalui proses-proses tadi, kemudian produk-produk ini akan dijual. Pelajar akan memahami proses-proses mereka bentuk model dan acuan, kaedah penyediaan bahan seramik serta fabrikasi produk dengan menggunakan mesin yang sesuai. Dalam tempoh 3 tahun pengajian, mereka akan melalui pelbagai fasa untuk memahirkan diri sepenuhnya dalam bidang pemprosesan seramik. Mesin ini merupakan 3D printer yang menggunakan material daripada porselin, iaitu ceramik base. Okey, antara fungsi utama ceramik 3D printer adalah untuk menghasilkan modeling daripada reka bentuk yang menggunakan perisian SolidWorks ataupun Inventor. Satu-satu produk yang dihasilkan melalui ceramik 3D printer adalah mengambil masa lebih kurang 2 ke 3 jam dan ia bergantung kepada parameter produk tersebut. Penekanan pembelajaran adalah kepada proses pembuatan seramik yang berkonsepkan pendidikan berteraskan pengeluaran. Kami dekat sini bukan sahaja belajar untuk menghasilkan produk, tapi kami juga belajar tentang pemprosesan bahan seramik. Macam mesin throwing daripada teknik yang paling tradisional seperti kaedah membuat labu sayung ke mesin ram press, jiggering dan juga unit axial. Cabaran yang saya hadapi bila saya belajar dekat sini, bila kita buat macam kita orang belajar untuk menghasilkan sesuatu, contohnya seperti ramuan untuk menghasilkan slip, bila slip tu tak menjadi, itu agak mencabar bagi kami sebab masa yang kami ada hanyalah dalam 4 jam untuk menyediakan produk daripada slip tersebut. Antara subjek yang saya suka adalah subjek ceramik plastik forming kerana subjek tu merupakan subjek yang seronok untuk dipelajari. Teori dia pun tak terlalu berat dan dia punya praktikal sangat seronok. Macam yang saya cakap tadi, kita orang guna mesin throwing, belajar macam mana untuk hasilkan produk daripada kaedah yang paling tradisional kepada kaedah advance. Pelajar bukan sahaja mendalami proses pembuatan seramik secara asas, malah berupaya menganalisa permasalahan yang timbul dalam penentuan kualiti pemprosesan. Formal seramik di sini kita bermula daripada proses. Kita processing daripada A sampai ke Z, daripada bahan mentah sampai ke keluar produk. So bahan-bahan yang termaju didapat di sini kita tumpu kepada alumina dan zirconia. Ini dua bahan yang boleh katakan bahan yang termaju terdapat di sini dan kita ajar macam mana bahan tu sampai ke menghasilkan produk. Okey, kita mesin yang dapat di sini lebih kurang katakan 100% yang ada dekat mesin dekat bengkel kita sama dengan industri kat luar. Okey, kita ada roller head, kita ada ram press, dan kita ada unit axial dan sebagainya, dan kita ada sampai ke tahap pembakaran. Kita ada furnace. Furnace kita ada suhu lebih, paling tinggi 1700, yang mana 1700 degree Celsius dia boleh bakar produk kita yang bahannya asalnya ada alumina. Macam mana yang kami dapat feedback daripada industri sehingga kan sampai industri yang datang jumpa kita yang minta tenaga kerja daripada kita. Pasal apa? Kita memastikan pelajar yang boleh buat technician ataupun assistant engineer. Proses pembelajaran di institusi ini dibahagikan kepada dua, iaitu secara individu dan berkumpulan untuk memberi pemahaman yang lebih kritis. Cara belajar kat sini, kita belajar secara kumpulan. Kalau tak faham, kita jumpa dengan lecturer. Lecturer akan terangkan lebih mendalam lagi. Yang paling seronok belajar, kita dapat banyak pengetahuan daripada benda yang tak tahu, kemahiran daripada tak ada benda, kita boleh menghasilkan satu produk yang bermutu tinggi. Bidang seramik ni kena kuasai mula dia raw material dia. Kita kena kenal dulu bahan-bahan mentah dia, kegunaan dia, function dia. Lepas tu baru kita boleh tahu pasal mesin. Selepas selama pengajian ni saya cerita untuk membuat penjagaan dalam bidang mangkuk. Sektor
pembuatan dan industri perkilangan memerlukan tenaga mahir yang dapat menguasai berbagai jenis kemahiran bersesuaian dengan perkembangan teknologi semasa. Selain itu, kebolehan mengendalikan mesin automasi dan pembuatan merupakan satu kemestian. Untuk itu, para pelajar perlu menguasai pelbagai kemahiran bagi menyediakan mereka sebagai tenaga kerja masa depan yang berdaya saing dan relevan dengan kehendak pasaran.